Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. I wake with the light of the dawn whisper. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang amat berusaha Profesor Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Azin Datuk Kias, yang berusaha Dr. Muhammad Ramizu bin Abdullah Ilahi Zakaria, Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademik dan Penyelidikan, yang dihormati pensyarah-pensyarah, hadirin hadirat, warga Kias sekalian, alhamdulillah. Tamunya, marilah sama-sama kita banyak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpahan rahmatnya dapat lagi kita bertemu pada hari ini, membaca satu surah daripada surah Al-Alaq. Kemudian sama-sama juga kita mendengar tafsir daripada rektor kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita sama-sama membaca surah Al-Alaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'an. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى. أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية.
كلا لا تطعه واسجد واقترب. Sadaqallahul azim. Baik, kita tengok terjemahan daripada surah Al-Alaq ayat pertama yang bermaksud, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Ia menciptakan manusia dari sebeku darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ingatlah, sesungguhnya jenis manusia tetap melampaui batas yang patutnya atau yang sewajibnya. Dengan sebab ia melihat dirinya sudah cukup apa yang dihajatinya. Ingatlah, sesungguhnya Tuhanmu lah tempat kembali untuk menerima balasan. Adakah engkau nampak baiknya orang yang melarang dan menghalang seorang hamba Allah apabila ia mengerjakan sembahyang? Adakah engkau nampak buruknya jika ia berada di atas jalan yang betul? Atau ia menyuruh orang bertakwa, jangan melakukan syirik? Adakah engkau nampak terlepasnya dari azab jika ia mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadanya, serta ia berpaling ingkar? Tidakkah ia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah melihat segala amal perbuatannya dan balasannya? Jangan sesekali berlaku derhaka, demi sesungguhnya jika ia tidak berhenti dari perbuatan yang buruk itu, nescaya kami akan menyentap ubun-ubunnya dan menyeretnya ke dalam neraka. Ubun-ubun orang yang berdusta, yang bersalah. Kemudian biarlah ia memanggil kumpulannya untuk menyelamatkannya. Kami pula akan memanggil malaikat Zabaniyah untuk menyeksanya. Ingatlah, janganlah engkau wahai Muhammad menurut kehendaknya, dan sebaliknya sujudlah dan dampingkanlah dirimu kepada Allah dengan taat dan beramal saleh. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, selesainya terjemahan daripada surah Al-Alaq. Marilah sama-sama kita mendengar tafsir daripada rektor. Jadi majlis menjemput dan mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita sambung pengajian kita dalam Al-Quran. Ya, dan sebagaimana kita maklum, pada kali ini kita sampai kepada surah Al-Alaq. Surah seketul seketul darah. Nama surah itu sebagaimana kita maklum, surah seketul darah. Artinya menceritakan tentang kita lah, sebab kita berasal daripada, di antara proses di dunia ini ialah proses kita berada pada seketul darah. Baik, kita berada pada petunjuk ayat. Ayat yang kita baca tadi, yang telah dibaca tadi, menunjukkan beberapa perkara. Selepas itu kita pergi kepada tindakan daripada apa yang telah ditunjuk. Itu dia. Artinya ada dua peringkat terakhir itu, petunjuk dan tindakan.
yang perlu kita lakukan berdasar kepada petunjuk yang telah kita dapati daripada ayat pembacaan kita. Baik, minggu lepas kita telah sampai kepada petunjuk yang pertama, iaitu petunjuk yang pertamanya ialah menunjukkan arahan membaca. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa suatu arahan membaca sebagai suatu saluran ilmu yang perlu kita tahu. Itu satu. Yang keduanya, pada minggu lepas juga, ayat ini menunjukkan dalam surah ini, itu membaca itu dalam ayat yang pertama dan ayat ketiga. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang pertama, kemudian ayat yang ketiga, Iqra' wa rabbukal akram. Itu ayat yang ketiga. Menunjukkan demikian. Arahan supaya membaca sebagai saluran ilmu yang perlu kita mendapatnya, itu mendapat ilmu melalui membaca. Kemudian petunjuk yang kedua minggu lepas menunjukkan 3 perkara utama, iaitu tentang Allah sebagai Rabbul Alamin. Allah sebagai Rabbul Alamin. Ayat menunjukkan kepada kita bahawa Allah sebagai Rabbul Alamin, Tuhan ataupun Tuan yang perlu diingati dan ditaati. Tuhan atau Tuan yang perlu kita ingati dan perlu kita taati, iaitu ayat yang pertama. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Rabbik, Tuhan kamu ataupun Tuan kamu. Khalaq, yang telah mencipta kamu. Kemudian yang keduanya petunjuk tadi tentang manusia yang dicipta dengan sebaik-baik keadaan. Ayat kedua, khalaqal insana min 'alaq, yang telah mencipta manusia daripada daripada alaq. Baik. Kemudian yang ketiganya, nikmat ilmu pengetahuan yang diajar, menunjukkan bahawa dalam surah ini, iaitu ayat yang keempat dan kelima, allazi 'allamal insana bil qalam, allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nikmat ilmu pengetahuan yang diajar oleh Allah SWT dengan pena dan dengan kalam, dengan qalam. Itu ayat yang keempat dan kelima. Kemudian kita sambung minggu ni petunjuk yang ketiga, 1, 2, 3, menunjukkan, surah ini menunjukkan perangai buruk manusia yang melampaui batas. Ini kita kena ingat betul-betul lah, sebab takut-takut kita pun tersesat. Orang Kelantan kata sesat. Sesat, takut sesat dengan benda ni. Artinya takut terhampir. Menunjukkan ayat dalam surah ini, menunjukkan iaitu ayat ke-6. Kalla innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia itu la yatgha, melampaui batas daripada sepatutnya. Dia pergi jauh. Menunjukkan perangai buruk manusia yang melampaui batas. Bila biasanya kalau melampaui batas ini? Bila? Apabila merasa dirinya sudah mencukupi, dah cukup. Ar-ra'ahu istaghna. Apabila dia melihat dirinya telah mencukupi, selesa, tak ada apa-apa. Nak apa? Boleh. Nak itu boleh. Jadi apa kalau begitu, sangat dikhawatiri ataupun banyak yang berlaku ialah apabila keadaan berada pada seperti itu, melampaui batas. Aku dah tak ada apa-apa dah. Melampaui batas. Sedangkan kepada Allah tempat kembali untuk menerima pembalasan.
ayat yang ke-8, inna ila rabbika ruj'a. Sedangkan dia kena faham kepada Allah tempat kembali. Nak pergi ke mana? Ke situ juga. Jadi dengan sebab itu, jangan sekali-kali melampaui batas. Sebagaimana yang ditunjuk oleh ayat ini dalam surah ke-7, kalla innal insan, dalam ayat ke-6, kalla innal insana la yatgha, tidak sekali-kali sesungguhnya manusia itu la yatgha, melampaui batas sangat, ar-ra'ahu istaghna, apabila dia merasai dirinya terkaya, cukup, boleh apa yang dia nak begitu begini, akan menjadi melampaui batas. Itu ditunjukkan oleh ayat-ayat dalam surah ini, terutama ayat ke-6 dan ayat ke-7. Baik, yang berikutnya, sangkaan yang tidak betul. Ayat yang ke-9 dan ke-10 menjelaskan kepada kita, menunjukkan kepada kita bahawa terdapat sangkaan yang tidak betul kerana dirasakan baik, yang melakukan keburukan. Dia jadi terbalik. Sangkaan yang tidak betul kerana dirasakan baik orang yang melakukan keburukan. Orang yang melakukan keburukan disangka baik, maka sangkaan itu tidak betul lah. Sebab keburukan yang dilakukan, seperti menghalang orang sembahyang. Ini ayat yang ke-9 dan ke-10. Ara'aital ladzi yanha, ayat yang ke-9-nya ialah ara'aital ladzi yanha, tidakkah kamu melihat orang yang menghalang, melarang, abdan, yang ke-10-nya abdan iza shalla, seorang hamba yang sembahyang, menghalang orang yang sembahyang. Sedangkan sembahyang itu satu perbuatan yang baik, iaitu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan perintah sebagaimana disuruh. Itu suatu benda yang baik, maka janganlah disangka buruk. Kemudian yang keempatnya, ayat dalam surah ini juga menunjukkan sangkaan yang tidak betul kerana dirasakan buruk. Tak betul juga kerana dirasakan buruk orang yang melakukan kebaikan. Sebaliknya, disangkakan buruk orang yang melakukan kebaikan, seperti berada di atas jalan yang betul dan menyeru kepada taqwa. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in Ara'aita in kana 'alal huda. Ayat yang kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Dirasakan tidak betul. Orang yang baik yang berada di atas perintah Allah, petunjuk Allah. Orang yang baik artinya, tapi disangka buruk. Aw amara bit taqwa, ataupun sebaliknya, yang orang itu menyuruh kepada takwa. Orang itu baik, melakukan kebaikan tapi disangkakan buruk. Ada begitu. Sampai sekarang. Yang melakukan kebaikan disangkakan buruk, yang melakukan keburukan disangkakan baik. Jadi terbalik. Tidakkah kamu melihat keadaan yang demikian? Itu ayat menunjukkan demikian. Kemudian yang kelimanya, dirasakan terlepas. Ayat ini menunjukkan ada golongan manusia yang merasakan terlepas daripada akibat keburukan yang dilakukan. Terlepas, dia rasa tak ada apa-apalah, buatlah apa-apa, tak ada apa-apalah. Ialah seperti budak-budak duk berlumba itu, berlumba ini, tengah malam apa, tak ada apa-apa, boleh, tak adalah, boleh pun duk tidur. Dia kata, kita terlepas. Duk curi itu, orang Kelantan kata duk ketek tu, duk ketek ni, tak ada apa-apalah, tak ada, orang tak tengok. Tak ada apa-apa. Budak-budak. Itulah satu sangka dia rasa terlepas daripada akibat keburukan yang dia lakukan. Seperti membohongi seruan Rasul dan berpaling engkar.
Dia membohongi seruan Rasul. Dia tak terima. Dia kata, pelawak. Muhammad ni pelawak, bohong. Mengarut. Dia kata dia rasa baik. Dia rasa terlepas daripada akibat. Lalu dia sangka buruk begitu, membohongi seruan Rasul dan berpaling engkar. Tak mahu terima. Disangkakan itu terlepas daripada akibat buruk. Sedangkan ayat ini menunjukkan bahawa sedangkan segala-galanya dilihat dan dicatat untuk balasan. Buatlah apa sekalipun, ada catatan, ada rekod untuk dibalas. Itulah sebagaimana ayat yang ke-13 dan ke-14. Ayat ke-13 dan ke-14. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara. Golongan, adakah kamu melihat akan terlepas orang yang membohongi Rasul dan berpaling engkar daripada seruan yang telah dibawa oleh Rasul? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah kamu melihat bahawa segala-galanya diketahui oleh Allah tentang perbuatan buruk kamu itu dan akan dicatat dengan sepenuhnya untuk pembalasan? Dia lupa benda tu. Seperti budak-budak tadilah. Dia lupa. Dia lupa bahawa ada catatan. Baik. 6-nya, ayat ini menunjukkan, ayat-ayat dalam surah Al-Alaq ini menunjukkan kepastian menerima balasan buruk yang dikenakan. Kepastian menerima balasan buruk yang dikenakan, iaitu ayat yang ke-15 sampai 18. Ayat ke-15 sampai ke-18. 15 alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah. Itu dia falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Yang ke 16, 15 dan 18. Kepastian ayat ayat-ayat dalam surah ini menunjukkan kepastian menerima balasan buruk yang dikenakan oleh Allah SWT atas perbuatan buruk yang dilakukan itu. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, yang ke-15. Tidak sekali-kali. La illam yantahi lanasfa'an. Bahawa Tuhan akan, ini coba tengok, Tuhan akan sentak. Lanasfa'an itu sentak, menyentak. Bin nasiyah. Ubun-ubun. Berapa sentak ubun? Menyentak ubun. Ubun-ubun atas kepala. Ubun-ubun. Lanasfa'an, menyentak. Kenapa tak menyentak kaki, tak menyentak punggung, tak menyentak perut? Itu menunjukkan demikian, menyentak ubun-ubun. Lanasfa'an, menyentak ubun-ubun. An-nasiyah, ubun-ubun. An-nasiyah itu ubun-ubun. Lanasfa'an bin nasiyah, dengan ubun. Sebab dia, perbuatan manusia bermula daripada pemikiran. Fikir. Dia fikir benda buruk, dipikirkan baik. Dan sebaliknya, benda baik dipikirkan buruk. Dan fikiran ini yang kita rasanya duduk kat mana? Adakah fikir kita rasa, saya fikir. Dan saya rasa fikir saya duduk kat kaki. Fikir, yang kita berfikir, kita rasa duduk kat mana? Saya berfikir. Saya rasa fikiran saya tu, saya fikir di tekak saya. Ataupun saya berfikir di
Dia ketiak saya. Kalau kita berfikir, kita rasa fikiran kita itu duduk kat mana? Atas. Cuba kita rasa. Kita berfikir, kita rasa duduk atas. Tak tahu duduk di mana fikiran, tapi kita rasa. Kita rasa fikiran kita tidak duduk di kaki, tidak duduk di betis, tidak duduk di paha. Dia lebih dekat, kita rasa duduk atas. Jadi oleh kerana perbuatan buruk ini akibat daripada fikiran kamu yang tak betul, maka aku sentak. La nasfa'anna bin nasiyah. Ubun-ubun akan disentak. Tarik. Itu dia. Kemudian nasiyatin kadhibatin khati'ah. Ubun-ubun yang bohong dan salah. Pemikiran berarti pemikiran tak betul dan salah. Kadhibah, yang tak betul dan salah. Faliyad'u nadiyah. Maka minta tolonglah daripada geng-gengmu, kata Kelantan. Tolonglah daripada pok-pok karukmu tu, minta tolong. Nak tahan daripada akibat yang telah ditentukan oleh Allah SWT, akibat daripada perbuatan buruk tadi. Minta tolonglah. Bantulah, mintalah bantuan Nadiyah daripada geng-geng kamu. Sana da'u zabaniyah. Tapi Allah kata, kami akan gunakan az-zabaniyah. Nak lawan geng-geng tu. Az-zabaniyah ni malaikat yang kuat dan teguh lah. Jadi tak boleh lawan. Itu dia yang ditunjukkan oleh ayat ini. Kemudian terakhirnya yang ditunjukkan oleh ayat ini memperingatkan supaya tidak mengikuti ayat terakhir dalam surah ini, surah Al-Alaq ini, iaitu ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Terakhir memperingatkan supaya tidak mengikuti golongan seperti ini, atas ini. Malah sebaliknya tetap taat dan patuh kepada Allah dan melakukan amalan soleh sebagaimana yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu petunjuk ayat. Kita pergi kepada tindakan. Apa yang perlu kita bertindak terhadap ayat ini yang diturunkan ke atas kita. Ayat Al-Quran adalah untuk kita. Yang diturun kepada Nabi Muhammad, tapi untuk kita laksanakan apa yang telah menjadi tuntutan ke atas kita. Yang pertama, ayat ini menuntut kita supaya melakukan pembacaan. Iqra' diulang 2 kali, maratin. Iqra', baca. Ayat 1 dan ayat ketiga. Bacalah. Walaupun sebagaimana yang kita telah sebut, dituju kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi juga dituju kepada kita semua sebagai umatnya. Sebab Al-Quran itu ialah untuk kita semua. Bukan untuk Nabi Muhammad SAW sahaja. Melakukan ayat ini mengarahkan supaya kita bertindak. Ayat-ayat dalam surah Al-Alaq ini mengarah supaya kita melakukan pembacaan untuk mendapat ilmu. Selain daripada cara-cara lain, kalau untuk mendapat ilmu, maka inilah satu-satunya cara yang utama daripada dulu sampai sekarang. Membaca. Baca Quran supaya kita dapat ingat Al-Quran, apa yang terdapat dalam Quran, apa pesanan Al-Quran supaya kita ingat. Baca hadis supaya apa yang terdapat dalam hadis, apa yang dipesan oleh hadis, apa yang diarah oleh hadis, apa itu dalam hadis macam-macam, supaya kita ingat untuk kita amalkan. Baca itu, baca ini, baca ini, macam-macam. Baca benda bahan-bahan yang berbeza
untuk kita mengingati sebagai untuk menjadi amalan kita. Itu pertama. Bertindak, melakukan ayat ini mengarah kita supaya melakukan pembacaan untuk mendapat ilmu selain daripada cara-cara lain. Banyaklah cara tu, tapi ini berguna sejak daripada dulu sampai bila-bila masa. Tanpa terikat kepada peringkat umur dan masa. Tak terikat dengan umur dan masa. Mana-mana saja boleh baca. Baca. Itu dia. Okey, ayat 1 dan ayat 3. Iqra' ayat pertama. Ayat ketiga, Iqra' juga dimulakan. Kemudian yang keduanya, tindakan kita meyakini. Kita hendaklah yakin. Allah adalah pencipta. Dan main-main gitulah. Allah meyakini Allah adalah pencipta kepada seluruh makhluk. Yakin Allah pencipta pada seluruh makhluk. Yang seluruh makhluk ini tidak terjadi secara sendiri. Seluruh makhluk tidak terjadi secara sendiri. Jadi sendiri. Dia panggil nature. Semula jadi. Semula jadi itu apa? Dicipta, dijadikan, disusu atu. Sebab kalau jadi sendiri, saya jadi sendiri, awak jadi sendiri, dia jadi sendiri, macam mana? Pokok rambutan jadi sendiri, pokok langsak jadi sendiri, pokok itu jadi sendiri. Kadang-kadang pokok rambutan dah dia jadi sendiri, dia kata saya nak buah durian lah, besar sikit. Durian pula dia musakirnya mahal sikit. Dah dia jadi sendiri, dia fikirlah. Tapi tersusun, teratur dan tidak berubah. Perangai makhluk ini tidak berubah. Kecuali yang sikit-sikit. Teknik gitu saya berubah. Tak berubah. Kalau seorang itu sejak daripada dulu, lahir daripada rahim ibu, dan dicipta melalui proses sebagaimana telah kita sebut sebelum ini, sampai sekarang dan sampai bila-bila masa, sunnah itu tetap berlaku dan tidak berubah. Kalau matahari naik, kemudian jatuh, pusing, sejak daripada dulu sampai bila-bila masa sehingga kiamat, tak berubah. Kalau kambing, kalau unta, seekor unta, maka dia tak berubah. Itulah makannya. Makanannya itu, kemudian tidurnya itu, kemudian tak berubah. Manusia pun tak berubah. Tabiat asal dia tu tak berubah. Tidak kata dulu manusia lahir daripada rahim. Sekarang ni manusia jatuh daripada atas langit, lahir daripada langit. Tak berubah. Tabiat itu telah ditentukan oleh Allah SWT dan berjalan. Sebab telah diatur oleh Yang Maha Agung, iaitu Allah SWT sebagai pencipta. Tak berubah. Yang berubah dulu kita pergi ke Mekah naik kapal. Sekarang naik kapal terbang. Itu saja. Dulu jalan kaki. Sekarang ini naik motor. Itu saja yang berubah. Tapi makan, sejak daripada dulu manusia makan, sampai sekarang manusia makan. Sejak daripada dulu manusia minum, sampai sekarang pun manusia minum. Dan minum itu minum air. Bukan minum udara. Tidak kata dulu minum air, sekarang minum udara. Tidak. Tak berubah. Yang berubah itu apa sebenarnya? Dia orang kata, manusia dah berubah, sekarang tak perlu ikut Quran, hadis lagi, dah setengah-setengah golongan lah. Apa yang berubah tu? Tak ada. Cuma teknik itu saya berubah. Dulu manusia duduk dalam gua, sekarang duduk dalam rumah. Itu saja. Kalau dulu manusia kasih sayang kepada anak, sekarang pun sama juga kasih dan sayang kepada anak. Tak berubah. Tak ada. Jadi sebab tu asas kepada peraturan manusia tak perlu kepada perubahan. Sebab manusia itu sendiri tak berubah tabiatnya, selain daripada yang teknikal itu sajalah yang berubahnya. Tak apalah yang itu. Baik, meyakini Allah
adalah pencipta yang telah menjadikan segala sesuatu. Makhluk tidak terjadi sendiri. Kalau terjadi sendiri, habis tak tahu ke mana. Bulan jadi, bintang jadi sendiri, betapa habis, hancur. Baik, itu ayat yang ayat 1 dan 2. Kemudian apa ni? Berikutnya ialah bertindak. Ayat ini bertindak tidak sekali-kali melampaui batas. Manusia hendaklah bertindak dengan tidak melampaui batas. Apa yang perlu kita buat tindakan terhadap ayat ini? Kita hendaklah tidak sekali-kali melampaui batas. Batas baik yang telah ditentukan. Walau apa keadaan yang berlaku pada diri kita. Walau apa keadaan yang berlaku, tak boleh melampaui batas. Sebab di dunia ini adalah tempat ujian. Dunia adalah tempat ujian. Nak tahu sejauh manakah manusia ini menerima dan melakukan taat kepada Allah SWT dalam semua perkara. Tidak melampaui perbatasan yang telah ditentukan. Contoh yang mudah kita kata, kalau seorang tu perlu sembahyang, walau apa keadaan sekalipun, mesti sembahyang. Sehat cara sehat, sakit cara sakit, dekat nak mati, sembahyang cara dekat nak mati dan sebagainya. Jangan melampaui batas, tak mahu pula. Ya, itu contoh yang mudah kita kata. Sebab di dunia ini adalah tempat ujian untuk menentukan nasib manusia selepas dunia ini. Nak tentu nasib manusia selepas dunia ini macam mana? Maka jangan melampaui batas. Tapi sebaliknya dah sentiasa taat kepada perintah yang telah ditentukan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Tempat ujian ni biasalah taat membawa kepada bahagia, manakala derhaka membawa kepada derita. Taat membawa kepada bahagia, derhaka membawa kepada derita. Ayat 6 dan 8. Kalla innal insana la yatgha inna ila rabbika ruj'ah. Tempat kembalinya ialah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kepada Tuhan kamulah tempat kembali. Inna ila rabbika ar-ruj'ah. Ar-ruj'ah itu tempat rujuk, tempat kembali. La yatgha itu melampau batas. Kalla innal insana la yatgha. Tidak sekali-kali. Manusia itu sangat melampaui batas. Jangan. Walau apa keadaan sekalipun. Yang keempatnya, sesuatu yang baik, yang terbukti baik, hendaklah dilihat baik. Itu perlu kita lakukan. Berdasar kepada ayat-ayat dalam surah ini. Sesuatu yang baik, yang terbukti baik, bukti itu sama ada bukti daripada dalil Quran, hadis dan sebagainya yang baik, maka hendaklah dilihat baik dengan tindakan yang baik. Dan sebaliknya yang buruk, kerana terbukti buruk, hendaklah dilihat buruk untuk tindakannya secara bersesuaian dengan benda yang buruk. Itu tindakan yang perlu kita lakukan. Jangan sebaliknya sebagaimana telah diceritakan oleh ayat tadi. Ini ayat yang ke-10 hingga ke-12. Abdan iza shalla, itu baik dia sembahyang. Maka sembahyang itu hendaklah dilihat baik. Ara'aita in kana 'alal huda, seorang yang berada di atas petunjuk Allah itu baik, maka hendaklah dilihat baik dan bertindak baik. Au amara bit taqwa, ataupun orang yang menyuruh kepada takwa itu baik, maka hendaklah bertindak kepada baik.
Ayat yang ke-13, 14, araita in kadzdzaba wa tawalla, orang yang bohong dan berpaling tadah, bohong dan berpaling tadah, tak mau dengar lagi benda baik. Benda baik dia tak mau dengar. Itu ada satu perbuatan yang buruk. Benda baik tak mau ikut, itu adalah satu perbuatan yang buruk. Maka hendaklah kita nilai sebagai buruk dan bertindak dengan tindakan yang sesuai. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Sedangkan tidakkah kamu tahu bahawa Allah melihat? Yara, melihat untuk catatan dan untuk balasan nanti. Jadi benda yang dilakukan kebaikan dicatat dengan baik untuk dibalas dengan baik dan sebaliknya. Baik, yang kelimanya, tindakan kita tidak menderhakakan ketetapan Allah kerana padanya sangat buruk. Jangan menderhaka. Tindakan kita tidak menderhakakan ketetapan Allah kerana padanya sangat buruk. Padah menderhaka ketetapan Allah ini sangat buruk. Ayat ke-15 sampai 18. Kalla, yang ke-15. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, yang tadi menyentak ubun-ubun. Kenapa dia sentak ubun-ubunnya? Kerana orang ini telah melakukan keburukan dan tak sepatut dia berbuat demikian. Nasiyatin kazibatin khati'ah, ubun-ubun yang bohong, salah. Ubun-ubun bohong. Ada tangan, ada mulut bagus, mulut benar, ada mulut bohong. Begitulah lebih kurangnya. Ubun-ubun yang, sebab dia berfikir cara bohong, cara tak betul. Lalu dia disentak. Falyad'u nadiyah. Maka minta tolonglah. Tuhan kata tak tolonglah. Geng-geng minta tolong. Nak lari ataupun nak mempertahankan daripada akibat yang Tuhan akan kenakan ini, minta tolong. Tapi sanad'u zabaniyah. Kami juga akan minta malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah ni mereka apa ni? Jaga neraka. Oh, teruk. Nak lawan malaikat zabaniyah. Tak tolonglah. Tak boleh lawan sekali-kali. Itu dia. Jangan tindakan manusianya, tindakan kita setelah membaca ayat-ayat dalam surah ini tidak menderhakakan ketetapan Allah kerana padanya sangat buruk. Kemudian yang ke-6-nya, yang terakhirlah tindakan yang perlu kita lakukan terhadap surah ini ialah tidak terpengaruh dan mengikuti golongan yang menderhaka. Tidak terpengaruh dan tidak mengikuti golongan yang menderhaka. Terakhir, ayat yang ke-19. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Tidak terpengaruh dan tidak mengikuti golongan yang menderhaka. Malah sebaliknya, sujudlah dan dampingilah diri dengan Allah dengan taat, patuh dan beramal soleh. Itu yang diarah supaya kita melakukan tindakan dengan tindakan seperti itu. Tidak terpengaruh dan mengikuti golongan yang menderhaka. Menderhaka ni banyaklah. Malah sujudlah dan dampingilah diri dengan Allah dengan taat, patuh dan beramal soleh. Itu arahan Allah SWT yang kita perlu melakukan tindakan terhadap ayat terakhir, iaitu ayat yang ke-19 dalam surah Al-Alaq ini. Setakat itu, insya-Allah boleh menambahkan lagi ingatan kita. Boleh kita ingat kepada arahan-arahan yang telah telah diberi, yang telah dikemuka oleh Allah SWT melalui ayat-ayat dalam surah Al-Alaq ini. Mudah-mudahan akan memberi peringatan untuk
melaksanakan tanggungjawab kita dengan lebih baik. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Abdul Aziz bin Nazir Dr. Qiyas. Alhamdulillah kita dapat mendengar tafsir berkaitan surah Al-Alaq. Mudah-mudahan kita dapat mengajar daripada tafsir tersebut dan membuat panduan pada kehidupan kita sehari insya-Allah. Jadi setakat itu sahajalah pada pagi ini. Marilah sama-sama kita menutup majlis kita dengan membaca surah Al-Asr dan tasbih kafar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.